Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Telah sampai satu video kat aku. Dalam video tu Rora telah ditanya akidah yang mana yang lebih selamat. Jadi Rora mengatakan akidah yang lebih selamat ialah akidah ahli hadis atau Hanabilah. Dan Rora juga memandai-mandai mengatakan Asy'ariyah ada level-level bagai. Jadi adakah akidah Hanabilah benar-benar lebih selamat seperti yang dikatakan oleh Rora, atau ada perkara yang perlu dijelaskan sebelum kita menerima dakwaan Rora? Sebelum itu kita tengok video dia dulu. Tapi Asy'ariyah ni bukan semua satu level. Ada Asy'ariyah yang sampai pada tahap falsafah kau-kau kan. Ada yang Asy'ariyah yang dekat dengan ahli hadis. Macam Baihaqi, macam Ibn Hajar Asqalani. Ada yang kata tak setuju. Ibn Hajar bukan Asy'ariyah, dia kata dia mujtahid. Ada pandangan dia sama dengan Asy'ariyah, ada yang tidak. Jadi benda ni kita panggil dalam furu' akidah. Yang selamat tuan-tuan pergi akidah yang sahih, akidah yang dipegang oleh ahli hadis. Akidah Hanabilah itu lebih selamat. Baik, dalam video tadi Rora mengatakan akidah Hanabilah lebih selamat. Sebelum kita terima dakwaan tersebut, kita kena tahu dahulu Hanabilah yang dimaksudkan. Hanabilah yang mana? Hanabilah versi Perleh, atau versi Wahabi, atau versi Mujassimah, atau Hanabilah yang digelar sebagai Fudala Hanabilah, kerana pengikut Imam Ahmad bin Hanbal terbahagi kepada dua, iaitu Fudala Hanabilah dan Hanabilah Hulu. Kelompok pertama iaitu Fudala Hanabilah, akidah mereka adalah akidah salaf, iaitu menolak tajsim dan tafwid makna pada ayat-ayat mutasyabihat. Kelompok kedua pula adalah Hanabilah Hulu. Akidah mereka adalah tajsim, tetapi menisbahkan diri mereka sebagai pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan akidah mereka tidak seperti akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni. Beliau mengatakan, sesungguhnya sebab aku menulis kitab ini adalah kerana sesuatu yang membuatku hairan dari orang-orang yang buruk perjalanan hidupnya, yang menzahirkan penisbatan mereka kepada Imam Ahmad bin Hanbal, padahal mereka bertentangan dengan Imam Ahmad dan bersendirian. Dan lebih aku heran, mereka begitu mengagungkan Imam Ahmad di depan masyarakat, akan tetapi menyesat-nyesatkan para imam lainnya. Mereka lebih kufur daripada orang yang ingkar. Mereka menyesatkan akal-akal orang awam dan penuntut ilmu yang lemah. Lihat dalam Daf'u Syubhah Man Syabbaha wa Tamarrada, muka surat 10. Seorang pemimpin besar Hanabilah, iaitu Abu Fadl At-Tamimi, menyatakan bahawasanya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Imam Ahmad mengingkari orang yang berpendapat Allah itu berjisim dan berkata, sesungguhnya nama-nama itu diambil daripada syariat dan bahasa. Ulama ahli bahasa meletakkan nama jisim ini kepada sesuatu yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, bahagian, gambar dan susunan, sedangkan Allah terkeluar dari itu semua. Maka tidak boleh mengatakan Allah itu jisim, kerana mustahilnya Allah dari makna kejisiman, dan juga tidak ada sandaran dalam syariat. Lihat dalam I'tiqad Imam Ahmad, muka surat 45. Al-Imam Ibnul Jauzi memberi peringatan kepada Hanabilah Hulu yang telah merosakkan nama baik mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, aku melihat sahabat kami, yakni sahabat dalam mazhab Hanbali, yang membahaskan masalah akidah dengan sesuatu yang tidak patut dibicarakan dan berani menulis kitab. Ada 3 orang, iaitu Abu Abdillah bin Hamid dan sahabatnya, iaitu Al-Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Az-Zaruni. Mereka telah menulis kitab yang mengotori mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan aku melihat mereka telah turun ke tahap orang awam. Lihat dalam Daf'u Syubhat Tashbih, muka surat 6. Ibn Asir mengatakan, sesungguhnya Abu Ya'la telah mengotori mazhab Hanabilah dengan sesuatu yang tidak akan boleh disucikan dengan sebanyak air di lautan. Lihat dalam Kamil Tarikh, jilid 8, muka surat 209. Al-Hafiz Abu Hafs Ibn Shahin, salah seorang sahabat Al-Hafiz Daruqutni. Kedua adalah tokoh ulama hadis terkemuka. Beliau mengatakan, ada 2 orang soleh yang diberi ujian oleh Allah dengan pengikut-pengikutnya yang menyimpang.
Yang pertama Ja'far bin Sadiq dan keduanya Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sabit oleh Al-Hafiz Abu Qasim Ibnu As-Sakir dalam Tabyin Kazbil Muftari halaman 164. Oleh kerana pengikut Imam Ahmad terbahagi kepada dua, maka Imam As-Subki ketika menyebut ulama Hanabilah, beliau menyebutnya dengan Fudala Al-Hanabilah, yakni ulama yang utama daripada Hanabilah, kerana ada kumpulan ulama Hanabilah yang menyimpang. Dalam salah satu ucapannya, Imam As-Subki mengatakan mereka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Fudala Hanabilah dalam akidah adalah satu prinsip. Semua berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengamalkan agama atas dasar manhaj Syekhul Sunnah iaitu Abul Hasan Asy'ari. Lihat dalam Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, muka surat 62. Sekarang kita tengok pula akidah Imam Ahmad bin Hanbal macam mana. Al-Muhaddis Al-Faqih Badruddin Zalkhashi dalam kitabnya Tasniful Masami' jilid 4 halaman 648, beliau menyebutkan pengarang kitab Al-Khisal yang terdiri daripada kalangan ulama Hanbali menukilkan daripada Ahmad bin Hanbal bahawa dia berkata, sesiapa yang mengatakan Allah berjisim tetapi tidak sama dengan jisim-jisim yang lain, maka dia telah kafir. Al-Qadi Badruddin bin Jama'ah, seorang ulama terkenal, dalam kitabnya Idahud Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til halaman 108 menyebutkan, sesungguhnya Imam Ahmad tidak berpendapat ada arah bagi Tuhan pencipta sekalian alam. Dalam kitab Swaidul Khatir halaman 487, Ibnu Jauzi mengatakan, engkau boleh melihat ada beberapa kelompok manusia ketika mereka mendengar teks hadis berhubung sifat-sifat Allah, mereka menanggungnya mengikut makna hissi, mengikut apa yang boleh dicapai dengan panca indera. Seperti kenyataan mereka bahawa Allah dengan zatnya turun ke langit dunia dan berpindah tempat. Pemahaman seperti ini adalah sangat buruk, kerana sesuatu yang dikatakan berpindah itu sudah tentu dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian keyakinan seperti ini mewajibkan langit itu lebih besar daripada Allah Ta'ala sendiri. Juga memastikan adanya sifat gerak bagi Allah, padahal Allah Ta'ala Maha Suci dari semua perkara tersebut. Abu Fadl At-Tamimi, ketua ulama mazhab Hanbali, menukilkan daripada Imam Ahmad dalam kitabnya I'tiqadul Imam Ahmad bin Hanbal halaman 41 bahawa Ahmad bin Hanbal berkata, tidak harus mengatakan istiwa dengan makna saling bersentuhan dan saling bertemu antara dua perkara. Maha suci Allah daripada perkara tersebut. Dengan penyucian yang sungguh-sungguh, Allah Ta'ala tidak berlaku kepadanya perubahan dan pertukaran sebelum diciptakan arash dan setelah diciptakan arash. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari kepada siapa yang mengatakan Allah berada di semua tempat dengan zatnya, kerana tempat-tempat semuanya mahdud, ada batasan had. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Daf'un Syubahit Tashbih muka surat 41, Ibnu Jauzi berkata, wajib ke atas kita meyakini bahawa zat Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat, tidak disifati dengan perubahan atau berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Al-Muhaddis Al-Kausari dalam kitabnya Maqalatul Kausari halaman 321 menyebutkan, sesungguhnya pendapat yang menetapkan arah bagi Allah Ta'ala adalah kekufuran di sisi imam-imam yang empat yang merupakan pembimbing ummah, termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Iraqi, sebagaimana tercatat dalam Syarah Mishkat karangan Mulla Al-Qari. Al-Imam Muhammad bin Badruddin bin Balban Al-Dimishq Al-Hambali dalam kitabnya Mukhtasar Ifadat halaman 489, beliau telah berkata, sesiapa yang meyakini atau berkata bahawa Allah Ta'ala dengan zatnya berada di semua tempat atau di satu tempat, maka dihukumkan kufur. Kemudian pada halaman 490 beliau menyebut, dia tidak sama dengan sesuatu pun dan sesuatu tidak menyerupainya. Sesiapa yang menyerupakannya dengan sesuatu daripada makhluknya, maka dia dihukum kufur, seperti orang yang meyakini dia, yakni Allah,
jisim, atau dia berkata Allah berjisim tetapi tidak sama dengan jisim-jisim yang lain. Dan banyak lagi tulisan-tulisan ulama fudala Hanabilah tentang akidah mereka yang benar. Sekarang cuba kita teliti betul-betul, adakah akidah lebih-lebih perleh atau salafi jadian sama macam akidah Imam Ahmad dan fudala Hanabilah, atau akidah Imam Ahmad dan fudala Hanabilah lebih dekat dengan akidah Asy'ariyah. Tilik dengan hati yang tenang, jangan jadi macam budak-budak Wahabi yang otaknya penuh dengan karat. Kesimpulannya, akidah orang yang mengaku Hanabilah di Malaysia ni bukanlah akidah Hanabilah yang sebenar. Mereka sebenarnya mengikut akidah Muhammad bin Abdul Wahhab atau dekat dengan akidah Mujassimah. Sekali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.